Assalamualaikum, salam sejahtera. Debat Bola episod 132. Saya Amin Fuad bersama dengan rakan saya Amir Arafat yang tengah sibuk-sibuk dengan Izzy Nazri. Yes. Episod kali ni kita akan menceritakan tentang skuad bawah 23 tahun. FAM ataupun Persatuan Bola Sepak Malaysia telah mengumumkan senarai 31 pemain, 30 atau 31 pemain yang bakal berjuang di kejohanan Sukan C di Vietnam. Kalau kita tengok nama 31 ni 19 pemain yang dipilih adalah pemain yang bermain dan membawa Malaysia ke Piala Asia bawah 23 tahun. Hanya 2 pemain dari kejohanan AFF yang dipilih, iaitu A. Selvem dan juga Ubaidillah ke nama dia? Ubaidullah. Okay. So turut tersenarai pemain luar negara Luqman Hakim dan Hadi Fayad dari klub Jepun Azul Claro. Kedua-dua mereka pernah bermain di Sukan C 2019 bersama jurulatih Ong Kim Swee, yang sebenarnya kita hamba lah. Tiada pemain lebih umur akan dipanggil macam sebelum ni. Bukan tak boleh, tapi rasanya Brad Melanie tak nak panggil. Secara generalnya, macam mana kau melihat pemilihan ni? Okeylah, sejujurnya aku melihat pemilihan ini tak banyak beza pun dengan yang final line up yang kau ada mention tadi tu, untuk bawah 23 tahun yang 19 orang tu. Sebab rata-rata mukanya sama sebenarnya. Senarai pemain ni sebenarnya akan dikecilkan daripada 31 pemain yang akan dibawa hanyalah 20 orang saja. Sebab itu memang syarat dia, 20 orang saja. So maksudnya kat sini, katakanlah kita ambil 19 orang yang asal yang kau cakap tadi tu. Tinggal seorang lagi lah slot. So kalau nak jawab soalan Amin tu, sebenarnya aku boleh berbuah hati takat ni je lah kot. Sebab line up tak banyak beza, lebih kurang saja. Cuma ni sewaktu kelayakan lah. Betul. Cuma yang menjadi aku macam excited sikit bila nama Hadi Fayad tu dipanggil. Itulah. Nak tengok progress dia lah. Honestly aku nak tengok Hadi Fayad tu. Macam mana? Aku rasa aku pun setuju lah dengan Izzy. Aku banyak setuju dengan Izzy. Lama tak on air, rasa banyak setuju dengan Izzy lah. Sebab kebanyakannya aku rasa foundation of the team tu dah ada, 19 pemain tu. Brad Melanie pun aku rasa tidak ada keperluan untuk panggil 2 senior player. Ya, betul. Sebab dia sendiri cakap, satu, tak ada sasaran untuk kali ni punya. Ni loud and clear punya. Dia bukan jadi macam AFF punya game hari tu. AFF pun tak ada sasaran, tak salah aku. Yelah, tapi tiba-tiba ada sasaran. Kali ni oh tak, yang bukan ni AFF bawah 23 tahun. Ya, betul. Maksudnya dia tak nak apa yang berlaku kepada AFF senior lah. Bawah senario yang sama berlaku. Senario yang sama. Ya. Jadi dia clear. Jadi aku rasa itu pun very clear. And then another thing, dia memang cakap squad ini untuk dipersiapkan bagi Piala Asia. Untuk bawah 23 lah. Sebab masa untuk diorang berkumpul ni pun singkat. Untuk training camp ni pun agak pendek. Jadi aku rasa benda tu, pasal training camp tu kita kena terima kot hakikat. Kita tak boleh nak training camp lama-lama sebab masing-masing ada komitmen bersama kelab masing-masing kan. So aku rasa bab training camp ni kita kena terima yang sebenarnya tak boleh nak lama pun sebenarnya. Ada lagi Mai nak tambah? Tak ada. Okey. Untuk aku pula, aku melihat, aku tak tahulah kepada pandangan orang lain lah. Aku tetap tak berapa setuju. Daripada dulu lagi aku memang konsisten. Pemain yang dah main senior, aku tak bersetuju dia dipilih untuk pasukan bawah 23 tahun. Okey, lagi satu, Luqman kena main bawah 23. Dan aku dengar nanti bila kelayakan Piala Asia, dia akan dipanggil untuk pasukan senior. Dan ini juga akan menjadi masalah dari segi kecergasan pemain tersebut. Dah terlampau banyak sangat game in the row tau. So adakah benda ni akan membantu pemain-pemain? Okey, itu nombor 1 untuk Luqman. Kalau kau tengok secara keseluruhan, skuad ni agak kuat dengan kehadiran Mukairi, kapten Betul. Quentin Cheng juga dah main senior Daniel Asri, okey. Daniel Asri taklah. Alif Haikal, Ni Akif, Umar Hakim, Aisyah Hadi, JDT, Rahadi Azli Halim, penjaga gol Terengganu. Ini pun sebenarnya orang kata penjaga gol utama Terengganu dan penjaga gol utama pasukan negara, taklah. Tapi aku rasa sekarang dia nombor 2, nombor 3 lah. Kan hari tu dipilih kan. Betul. Dia ibaratnya macam ni lah Jadon Sancho pemain Manchester United, umur 21 kot. Dia dah panggil squad senior. Takkan dia nak main bawah 21 untuk England lagi. Tapi to be fair, England dia punya pool of player besar. Kalau dia tak pergi bawah 21, tak ada hal lah. Tapi sebab macam Malaysia ni pool tak besar sebab itulah one video aku cakap, satu pool tak besar, satu lagi aku rasa ini peluang untuk diorang bermain di peringkat international walaupun bukan
tier A punya kan. Apa lagi peluang yang ada kan. So macam itulah. Okay, kita teruskan. Hasrat peminat untuk menyaksikan pemain sayap lincah Johor Darul Takzim Arif Aiman beraksi di Sukan C tak kesampaian. Aku rasa benda ni aku tak terkejut lah. Apabila pemain paling bernilai MVP Anugerah Bola Sepak Kebangsaan 2021 itu tidak tersenarai. Keputusan tepat Arif Aiman tiada dalam skuad bawah 23 Zee. Dan ada tak pemain lain yang kau rasa patut dipanggil? Personally adalah tak, keputusan tepat tak panggil Arif. Tepat lah. Keputusan tepat untuk tidak memanggil Arif Aiman kerana pada aku Arif Aiman telah mencapai satu par ataupun level ataupun KPI dia di peringkat senior. Jadi kalau nama dia naik di bawah 23, aku akan rasa dia macam downgrade diri dia. Jadi kalau aku nak buat comparison dengan Luqman, macam aku cakap tadi lain sikit. Sebab Arif Aiman aku nampak bayang dia, aku nampak dia di squad senior, tapi di Luqman ni aku nampak sama-sama. Jadi sebab ada orang cakap Zee kata panggilan ni reject daripada JDT ataupun sebenarnya tak panggil langsung. Okay, untuk cakap reject atau tak panggil langsung ni di surround time aku tak pasti, tapi aku nak quote balik cerita yang before this punya line up. Ni dilaporkan oleh Metro sendiri. Ni bukan aku buat paletau, ni memang aku baca 22 Februari ke 12 Februari gitulah this year. Dia beritahu Brad mengalami masalah untuk mendapatkan pemainnya disebabkan tidak mendapat pelepasan kelab. So ada few nama keluar situ aku baca. Nombor 1 Arif Aiman, yang kedua Ramadan Saifullah, yang ketiga Syarul Nazim Afro, yang keempat Shio Hong Wan. So actually ada lagi, tapi 4 player ni aku rasa is a good choice. I mean untuk bawah 23 untuk bawah 23 lah. Tapi kecuali kita tolak sikit lah Arif Aiman tu pasal dia dah okay, 4 pemain ni dia mengalami katanya tidak mendapat pelepasan kelab. Okay, tidak pasti tidak mendapat pelepasan kelab tu disebabkan kecederaan macam Syarul Nazim. Tak ada, ini sebab bukan dalam kalender FIFA Zee. Okay, kalau itu reason dia, itu hak kelab lah kan. Betul. Tapi nak bercerita balik, adakah aku bersetuju Arif Aiman tidak dipanggil? Yes, aku bersetuju. Doesn't matter kelab lepas ke atau tidak, dia tak ada, it's a good choice pada aku lah. Okay, man, nama lain ada? Tak adalah, aku rasa yang patut dipanggil. Atau Boyzi kau nak tambah? Nak tambah juga. Ni aku sebenarnya terpanggil untuk menyebut nama ni, Chia Rohan ni. Dia adalah JDT 2 central midfield, berumur 20 tahun tahun ni, bermain untuk JDT 2. Kemudian lagi satu Aisyah Hadi. Aisyah Hadi ada, tapi aku nak cerita balik. Rohan dengan Aisyah ni, beza dia, dua orang ni sepatutnya kena call up yang sebelum ni, tapi dua kecederaan. Jadi kali ini Aisyah dapat ni, tapi yang Rohan ni aku tak pasti kenapa dia tak dipanggil. Dia sama kira macam Ramadan, sebab aku tengok Ramadan ni dekat squad senior, dia pun tak berapa nak shine. Lebih kurang macam Luqman lah pada aku lah, sebab baru skor lah itu. Baru skor itu hari je kan. Lepas tu okey juga kalau dia dipanggil untuk 23 pada aku lah kan. Sebab aku kalau dia nak pun jarang bermain kan. Ya betul, kalau nak compare Arif dengan Ramadan, kita panggil Ramadan lah untuk panggil Pawi pun jangan main, tapi dah lebih umur lah. Ada umur kan. Okey, nama yang aku rasa easy dah sebut lah, Hong Wan. Aku tak pasti dia umur apa, 20 kot. Ada salah aku, dari JDT. Alif Mutalib JDT 2. Hong Wan tadi tu mungkin tak dilepaskan lah. Ali Mutalib ni aku tak tahu JDT 2. Chia Rohan ni pun JDT 2. Ramadan yang dah bermain dengan skuad senior pun tak dipanggil. Syarul Nazim pun masih layak, tapi mungkin tak dilepaskan Selangor lah, sebab Selangor tak cukup defend aku rasa. Betul. Mungkin ada beberapa kalau panggil pun ni tahun ni dah last kot. Ya betul. Dia dah 22 tahun ni. Ya. Mungkin ada beberapa pemain muda Kedah yang boleh diketengahkan. Ada yang sebut nama Fazrul Amir, aku tak tahu korang kenal tak. Fazrul Amir dari Kelantan FC, katanya the next Badrul Razzi. Pia. Dia umur aku tak sure dah umur seberapa. Nanti aku tengok. Kau tengok dia main macam mana. Katanya macam Pia, jenis yang apa, bagi bola ke depan. Tradisional lah. Tradisional ni lah kot. Tapi katanya arkitek untuk pasukan Kelantan FC lah. Okey, Malaysia bawah 23 dijadual mengadakan 2 perlawanan antarabangsa tier 2 bertemu Timor Leste bawah 23 tahun dan Filipina bawah 23 tahun. Meloni lepas tu Brad kemudian akan menamakan senarai akhir lah 20 pemain ke Sukan C 2021, yang mana skuad bawah 23 tahun dijadual berlepas dari KLIA Sepang ke Hanoi. Okay, apa harapan untuk skuad hari ini? Penting tak untuk menjuarai pingat emas? Aku rasa
tak penting lah sebenarnya benda ni. Sebab mungkin dia akan terbelah kepada dua juga. Satu, bila kau tengok ada beberapa nama key yang biasa aku rasa orang kata key, nama yang familiar dengan squad yang layak ke Piala bawah 23, orang akan ada satu expectation paling kurang pun mungkin semi-final. Atau satu lagi grup yang mengharapkan macam kita hantar bawah 23, yang mana last punya kempen kita very hamba. Betul. Dengan squad yang sangat orang kata well known jugalah time tu, ada Syami Kuti and so on, dengan Akia lagi kan. Personally untuk aku sendiri, aku merasakan expectation aku mungkin tak tinggi, tapi sekurang-kurangnya layaklah ke semi. Dengan senarai yang ada lah. Dengan senarai yang ada ni aku rasa there's a quality kat situ. Sebab kalau Brad Maloney katakan dia nak mempersiapkan pasukan untuk Piala Asia bawah 23, ini salah satu platform yang baik lah untuk dia gel out the team. Jangan eksperimen sangat, tapi the foundation is there. 19 daripada 20 pemain yang akan dipanggil, ataupun daripada 19 daripada 31 pemain dalam final list ni ialah pemain yang layak ke sana. Jadi aku rasa foundation of the team tu dah ada kat sana. Kalau aku nak compare dengan previous team yang 19 orang yang pernah main, aku pick up game Laos lah. Game Laos yang sebelum ni kita kalah 2 game straight, beza tak sampai seminggu. Pertama kita kalah 2-1. Senang cerita, kecewa lah game Laos tu kita kalah. Sepatutnya kita menang, kan? Kita bukan minta emas atau kita minta juara, kita menang at least dengan Laos ketika itu. Tapi kita kalah 2 game straight yang jarak ni tak sampai seminggu, 2-1, 2-0. So pada aku di surround time mungkin skor bawah 23 boleh memberikan something yang better lah. Sebab kita satu kali lagi grouping dengan Laos. Betul lah, kita grouping dengan Laos. Betul. Kalau aku tengok balik line up pasukan Laos, umur mereka masih lagi melayakkan mereka untuk main bawah 23 tahun. So paling tidak pun akan adalah at least 11 orang pemain yang pernah kalahkan Malaysia 2-0, 2-1 ni akan ada balik dekat dalam pasukan tu. Especially diorang punya captain ni, Min. Captain diorang ni. Okay, untuk aku pula, aku just nak bagi tahu berita ataupun fakta lah. Purata umur skuad kali ni adalah 20.9 tahun. Untuk pemain berumur 23 tahun ada 4 orang, 22 tahun ada 7 orang, 21 tahun ada 7 orang, 20 tahun ada 9 orang, 19 tahun ada 4 orang. Ini daripada 31 pemain lah. Ni kita cerita pasal rekod lah. Pasukan paling banyak menang Sukan C adalah Thailand. Juara bertahan adalah Vietnam. Malaysia pernah menang 6 kali sebelum ni. Kali terakhir Malaysia menang 2011 bersama OKS. Edisi lepas gagal nak masuk separuh akhir. Kali ni berdepan Thailand, Cambodia, Laos dan Singapura dalam kumpulan B. Edisi lepas tak salah aku kita kalah lawan Filipina. Lagi 2 game tu aku tak pasti lah. And the best part is sekarang Thailand akan hantar pasukan yang kuat. Kelab di Thailand disarankan untuk melepaskan pemain untuk buru pingat emas. Vietnam sanggup hentikan liga untuk buru pingat emas sebab dia tuan rumah. Okay, Vietnam tuan rumah dah, jadi mereka nak pembentahankan kejuaraan. Jadi walaupun pertandingan tier 2, beberapa pasukan gergasi nak menang pingat emas. Okay, ini fakta yang aku baca lah kan. Okay, dengan skuad yang ada ni kan, ni pandangan aku pula lah Macam Amir mengharap semi-final, kau mengharap berisaingan kan. Aku mengharap sekurang-kurangnya masuk final lah. Masuk final, Min? Masuk final. Sebab tiada alasan lah, sebab kau hantar skuad yang kuat. Kalau kau nak bersaing dekat Piala Asia, this is the time you show your best lah untuk pergi final dan mungkin menang pingat emas lah. Bagi aku lah, sebab tu aku cakap tujuan kau masuk ni untuk apa. Macam Amir cakap tadi, Coach Brad cakap nak masuk sebab nak mempersiapkan kan. Mempersiap tu kan alang menang lah. Sebab kau bagi skuad yang terkuat. Kalau kau tadi cerita dia, kau tak ada Mukairi yang main untuk Selangor kan, kau tak ada Quentin Cheng. Sebab Mukairi, Quentin Cheng first team regular untuk Selangor bukannya diorang ni tak first team. Betul. Selangor lepaskan diorang ni. Betul. Kan? So bagi aku ini vital lah kan. So again aku still merasakan walaupun Thailand, Vietnam hantar skuad yang terkuat, aku still rasa ni pertandingan tier 2. So yelah, kita pernah berseronok dulu bila zaman Azmi kan menang 2011. Ya betul, sebab kemungkinan besar juga sebab Malaysia ni kita tak menang banyak sangat tournament. So Sukan C ni menjadi keutamaan. Tapi aku lebih suka pandang lebih jauh. Okay, fine. Mungkin Easy punya pandangan tu valid. Maksudnya setiap tournament kau kena bagi saingan, tak semestinya menang. Betul. Kan? So selamat sangat jawapan tu. Sorry? Selamat sangat jawapan tak, dengan cara itu saja aku rasa yang kita boleh improve
foundation ataupun tim yang dah telah dibuat tu pada sebab aku. sampai bila kita nak target Sukan C sahaja. Betul. Piala sikit-sikit Sukan C je lah. Apa raja segala emas apa? Ibu Ibu segala emas. Ibu segala emas. Habis Piala Asia tak peduli. Habis Piala Dunia untuk bawah 23 tahun tak peduli. Macam tu lah kan. Aku Ibaratnya. benci betul lah diorang kata ibu segala emas tu. Pada yang menang renang, yang menang apa? Lagi banyak. Agak berat lah. Apa benda lah. Aduh, dia boleh claim macam tu. Sebab tu aku cakap itu kita kena sebagai penyokong bagi aku kita kena ubah juga mindset yang supaya jangan Piala Sukan C ni kita dah puas hati. Sebab apa jadi dengan skuad OKS 2011? Adakah kita menang AFF sebelum lepas tu? Mana ada kita tak menang. Betul. Kan? So sepatutnya bila dah menang Sukan C, kau menang AFF, lepas tu next step is to qualify. Betul. Pergi Piala Dia Asia. punya graf dia tu boleh nampak lah. Ini Ada kelangsungan lah benda tu. ini shock sendiri Piala AFF. Piala AFF. Itu pun shock. ada siap tak lepas group stage tu FF tak laku. Itulah cakap. Daripada 2011 tu. Tu cakap Piala AFF, lepas tu okey Sukan C, ibu segala emas. Dah tiba masanya untuk aku rasa kita move on lah. Betul. Bagi aku lah. Yelah, bagus lah kalau Brad Melanie rasa dia boleh menang. Sebab tu aku cakap expectation aku untuk main sekurang-kurangnya final. Masuk final. So aku rasa itu sahaja perbincangan kita orang pada malam ni. Berikan komen sebab aku rasa topik-topik lain ada juga yang hangat-hangat. Diorang nak suruh bincang pasal gaduh tu, pasal pergaduhan tu. Pendek Mana? sangat. Apa? Pendek sangat topik tu. Topik tu pendek tapi Amir ada banyak benda nak cakap tu. Dia ada kontak dengan pemain Selangor kata kan. Kan. So Move on. Tak, kita kontak banyak dengan pemain Perak saya. Perak tu. punya isu pun banyak kita. Tapi sebenarnya Perak aku rasa kita nak habiskan dululah episod Perak baru kita cerita sebab Perak punya isu ni berpanjangan. Betul. Dia banyak plot cerita. Banyak plot cerita. So ada juga kita dah cerita lepas kan sebelum ni kan. So Jadi maknanya akan datang akan ada lah cerita pasal Perak ya. Oh, ya, sampai dah ada owner baru. Okey. Mungkin kalau ada kesempatan kita boleh interview CEO ke Perak ke siapa-siapa yang tahu cerita dalaman kalau dia orang nak reveal lah kan. Okey. So insyaAllah kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih. Yeah.